Kenapa nak kena follow strategi 3-1-3? Sebab ada yang fikirkan bahawa bila dia lihat kaki di kiri dia dah mula membesar ataupun grow, maka dia mula rasakan kenapa perlu dia letak di kiri? Maka dia terus letak ke kanan. Tak sabar-sabar letak ke kanan, panik letak ke kanan dan tamak membuatkan dia buka ke kanan. Baik, dia lupa bahawa kaki di sebelah kiri itu grow disebabkan semua orang yang di atasnya buat kerja ikut strategi 3-1-3. Sebab itulah dia dapat downline, dia dapat orang walaupun dia tak buat apa-apa lagi. Jadi sebab itu kalau kita nak berjaya dalam atomi mengikut strategi 3-1-3, maka kita kena ikut peraturan dan jangan kita bantah dan jangan kita buat cara kita. Baik, mari kita lihat. Okay, mari kita lihat tentang katalah ni sekarang ni upline. Okay, upline. Okay, kalau kita tengok ni, kita ada upline. Okay, ni upline kita kan. Okay, bila upline kita ni, dia akan taja kita. Okay, bila dia dah taja kita, baik, kita pun akan taja orang. Baik, katalah kita ada orang pertama kita nak taja, maka orang pertama kita akan letak ke kiri seperti mana yang saya katakan. Baik, mungkin upline pun dia dah campak orang dah. Mungkin upline dah campak orang kat sini. Jadi kalau orang upline dah campak orang kat sini, kita letak ke kiri, dia akan ke bawah lagi lah. Tapi dalam bab ini, saya cuma nak ceritakan tentang kita sahaja. Baik, kemudian kita ada orang yang kedua. Orang yang kedua juga kita letak di kiri kepada orang yang pertama. Ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ni kita letak di kiri kepada orang yang kedua, orang yang pertama dan di kiri kita. Okey, ni semuanya di kaki kiri kita, betul, left kita. Baik, bila kita ada orang yang keempat, orang yang keempat baru kita pergi ke kanan. Okey, kita pergi ke kanan. Tetapi orang yang kelima kita akan patah ke kiri kepada orang yang keempat. Maknanya orang yang kelima akan jatuh ke kiri. Orang yang keenam juga akan jatuh ke kiri. Bermakna ke kiri kepada orang yang nombor 4. Jangan jatuh ke kanan ya. Jatuh ke kiri. Okey, jadi di sini kiri, di sini juga kiri. Baik, kita telah letak 3 orang di kaki kiri dan kita juga telah letakkan 3 orang di kaki kanan. Bermakna pada asasnya kita telah pun mengikuti peraturan ini. Baik, bagaimana pula apabila orang pertama dia mula taja orang? Orang pertama bila dia mula taja orang, dia akan campak ke bawah. Okey, di kiri dia dulu. Dia tak boleh buka ke kanan. Dia juga kena ikut peraturan yang sama. Orang yang kedua, dia akan campak lagi ke kiri. Orang yang ketiga, dia akan campak lagi jatuh ke kiri. Dan kemudian orang yang keempat baru dia pergi ke kanan. Dan orang yang kelima dia akan pergi ke kiri dia. Sama macam kita buat di sebelah sini tadi. Begitulah dia buat dengan diri dia. Dan orang yang keenam dia akan bawa ke kiri. Baik, bagaimana pula dengan orang yang keempat ni? Apabila dia mula taja orang, kemana dia nak campak orang pertama? Dia akan campak ke bawah di sini, kiri. Orang yang keenam ke pertama, orang yang kedua dia. Orang yang ketiga dia juga ke kiri. Dan kemudian barulah orang keempat dia taja ke kanan dan selepas itu orang kelima dia akan pergi ke kiri, orang yang keenam dia akan pergi ke kiri. Lihat, kita buat pattern yang sama, orang yang pertama pun buat pattern yang sama, orang yang keempat pun buat pattern yang sama. Baik, jadi sekarang katalah bila masa berjalan, orang yang kedua pun campak 3 orang ke kiri, orang yang ketiga pun campak 3 orang ke kiri, bermakna kita akan dapati bahawa kaki kiri kita mula membesar dan menjadi power leg kita. Di sini mungkin kita kata, alamak, kita kata kiri berat, kiri besar. Okey, kita dah panik sebab kita tengok kanan ni tak begitu ramai. Jangan bimbang sebab ini ada kerja bersama-sama. Apa akan berlaku? Orang yang kita kata kita ada power leg kita tu, orang yang di sebelah sini juga berlakukan perkara yang sama. Orang kelima campak ke bawah sebelum dia pergi ke kanan. Orang kelima campak 1, 2, 3. Orang yang keenam juga campak 1, 2, 3. Okey, sama, dia akan buat sama seperti yang lain. Maka apa akan berlaku? Maka ini akan menjadi power leg kepada orang nombor 4. Betul? Tadi kita ada power leg orang kita di sebelah sana. Sekarang power leg kepada orang nombor 4 di sebelah sini. Tetapi apa berlaku? Yang berlaku ialah kita sudah ada 2 power leg. Satu di kiri dan satu di kanan. Maka ketika itulah kita mula mendapat income dengan rancak. Sebab itulah kita nak susun sebegitu. Dan
Apa lagi yang kita perlu lakukan? Kenapa kita perlu lakukan sebegini? Ini akan mudahkan kerja kita. Kita tak payah nak fikirkan terlalu banyak cabang-cabang di dalam. Itu bukan kerja kita. Dan contohnya, katalah nanti adalah seorang di bawah ni beli 10,000 PV, okey? Dia beli 10,000 PV. Maka apa akan berlaku? Semua orang di atas, kata ada 2 kiri kanan beli 10,000 PV barang, semua orang di atas akan dapat 10,000 PV. Okey, semua orang di atas, maknanya semua ni akan dapat 10,000 PV. Bila orang ni beli 10,000 PV, semua ni akan dapat 10,000 PV termasuk kita. Dan kita juga belah sini beli 10,000 PV, semua orang akan dapat 10,000 PV termasuk kita. Malah kita dah dapat 20,000 PV kiri dan kanan, kita ni 20,000 PV. Mana upline kita akan dapat 20,000 PV daripada kita. Kita dapat 10,000 PV kiri, 10,000 PV di kanan. Ini berbeza kalau kita nak buat cara kononnya kita nak adil. Kiri kanan macam ni kita duk letak kan. Apa akan berlaku? Siapa nak jaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kaki kat bawah ni. Siapa nak jaga ni? Kan? Semua kita nak jaga. Tak terjaga. Lepas tu bila kita orang di bawah ni beli 10,000 PV, hanya 4 orang saja dapat PV, yang semua yang lain ni kosong. Orang di sini bila dia beli 10,000 PV juga, 4 orang saja yang dapat, yang lain kosong, tak merasa PV. Ini akan membuatkan orang tak rasa seronok. Berbanding dengan cara kita ni tadi, seorang beli dekat bawah, semua orang di atas akan merasa. Seorang beli di bawah, semua orang di atas dapat merasa. Jadi sekurang-kurangnya semua orang ada power leg masing-masing. Okey? InsyaAllah.